Salam sejahtera dan salam Unimasku sayang kepada penonton. Dalam video ini, kumpulan saya akan mempersembahkan video dokumentari tentang sebuah kajian sulam. Projek sulam iaitu Service Learning University for Society telah dijalankan di bawah kursus SSY 2023 iaitu Budaya dan Etnisiti di Borneo. Kami merupakan mahasiswa tahun 2 Program Antropologi dan Sosiologi di bawah Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Malaysia Sarawak Unimas. Pensyarah yang membimbing kami dalam kajian ini ialah Dr. Juna Liao selaku pensyarah kanan Program Antropologi dan Sosiologi Universiti Malaysia Sarawak Unimas. Kumpulan kami terdiri daripada 5 orang, iaitu saya sendiri selaku ketua kumpulan ini, Jessica anak Tatat, Li anak Lingi, Manisa Sheila, Muhammad Izzuddin bin Abdul Aziz, dan terakhir Victoria Vicky anak Alek. Kumpulan kami merupakan kumpulan satu. Jadi, kumpulan kami juga telah bersetuju sebulat suara untuk berkolaborasi bersama Sarawak Dayak National Union SDNU untuk menjayakan projek ini. Oleh kerana konteks kajian kami adalah berfokuskan kepada perubatan tradisional Iban berasaskan tumbuhan herba, kami percaya dan yakin bahawa SDNU merupakan community partner yang sesuai. Hal ini demikian kerana Sarawak Dayak National Union juga bertanggungjawab ke atas perihal-perihal yang berkaitan dengan masyarakat Iban. Kaum Iban juga dikenali sebagai Si Dayak, merupakan kaum majoriti di Sarawak. Kaum Iban dikenali sebagai Si Dayak oleh kerana penempatan awal bagi kaum ini adalah di tebingan sungai. Kaum Iban terkenal dari pelbagai jenis aspek. Antaranya adalah pakaian tradisional kaum wanita masyarakat Iban, iaitu ngepan, dan tarian tradisional kaum Iban, Ngajat, dan juga tidak terkecuali sulaman unik kaum Iban iaitu Puak Kumbu, di mana sulaman unik ini sangat terkenal di pelosok negara. Selain itu, kaum Iban juga sangat terkenal dengan amalan perubatan mereka sendiri secara tradisional. Lebih lagi, perubatan tradisional Iban berasaskan tumbuhan herba. Pada suatu ketika dahulu, masyarakat Iban ini sangat rajin dan bersungguh untuk menyara hidup mereka, di mana mereka sangat rajin dalam memungut hasil hutan dan juga bercucuk tanam. Secara tidak langsung, kaum Iban menemui tumbuhan herba yang boleh dijadikan sebagai ubat-ubatan untuk mereka merawat penyakit dan kecederaan pada suatu ketika dahulu. Oleh itu, tidak hairanlah masyarakat Iban sangat mahir dalam perubatan tradisional Iban berasaskan tumbuhan herba. Jadi, apakah tumbuhan herba? Menurut pemahaman saya sendiri, tumbuhan herba merupakan tumbuhan yang mempunyai khasiatnya yang tersendiri dalam mengubati pelbagai penyakit dan juga kecederaan. Jadi, tumbuhan herba ni lebih banyak digunakan pada suatu ketika dahulu, dan amalan penggunaan tumbuhan herba ini seringkalinya diwarisi secara turun-temurun dari nenek moyang masyarakat Iban sehingga hari ini. Sepanjang menjalankan kajian ini, kumpulan kami telah memperoleh banyak jenis tumbuhan herba yang kami sendiri tidak tahu mempunyai khasiat tertentu yang boleh mengubat pelbagai penyakit. Antaranya adalah daun jamu batu. Menurut seorang pengamal yang telah kami temu bual dalam kajian ini, beliau menjelaskan bahawa penggunaan daun jamu batu ini boleh meredakan sakit perut, lebih lagi ceret beret. Dan yang seterusnya, kumpulan kami juga telah mempelajari bahawa daun sirih dapat digunakan untuk melegakan perut kembung, terutamanya untuk kaum wanita yang lepas bersalin. Para penonton sekalian, untuk
mendapatkan maklumat yang lebih luas tentang penggunaan perubatan tradisional Iban berasaskan tumbuhan herba ini, kami telah menemu ramah seorang lagi pengamal, iaitu beliau merupakan timbalan Presiden Belia Sarawak Dayak National Union, iaitu Encik Sila Anak Robin. Nama saya sebenarnya Sila Anak Robin, berasal dari Nangya Tapit Sepak Ketong, umur tu 43 tahun dah. Okay. Jadi untuk perubatan tradisional Iban berasaskan herba telah diamalkan sejak turun-temurun. Ada beberapa tumbuhan yang kita tahu ianya boleh dijadikan herba untuk kesihatan. Nanti saya akan kongsikan apakah antara tumbuhan-tumbuhan yang boleh dijadikan sebagai herba perubatan. Perubatan berasaskan tumbuhan herba ini adalah merujuk kepada tumbuhan-tumbuhan yang boleh digunakan sebagai bahan perubatan. Kita ada jambu batu yang mana daunnya boleh digunakan untuk mengubati sakit perut ataupun ceret-beret ringan, okay, dengan memakan daun-daun muda yang boleh digunakan. Selain daripada itu, kita juga ada daun yang dinamakan daun pungkang dalam perkataan Iban, iaitu silap saya daun salam dalam bahasa Melayu. Ini juga bukan sahaja boleh digunakan dalam masakan, tetapi ianya juga boleh membantu dalam menyelesaikan masalah kesihatan, terutama yang berkaitan dengan sakit perut. Untuk tumbuhan herba adalah berasaskan tumbuhan-tumbuhan yang ada di negara kita yang boleh dijadikan sebagai ubat. Untuk pengalaman saya sendiri, kita pernah menggunakan beberapa tumbuhan yang baik untuk kesihatan. Sebagai contoh seperti yang saya katakan tadi adalah daun jambu batu. Ini adalah antara yang senang kita perolehi, kerana ada kebanyakan di kampung-kampung mereka tanam ataupun dia boleh tumbuh sendiri juga. Daun yang muda boleh digunakan pakai apabila kita mengalami ceri-beri ringan ataupun kita sakit perut. Kita ambil daun yang muda tu, lepas tu kita cuci dia dan makan begitu saja. Kita makan dalam 7 ke 8 helai macam tu dah mencukupi. Jadi kalau masih berlarutan, kita makan lagi daun bungkang ataupun daun salam, yang mana dia pun menghasilkan kesan perubatan yang sama. Ini adalah satu alternatif yang kita gunakan, yang mana kita memang ataupun mendapat ilmu ini daripada nenek, datuk, mak bapak kita. So, selain daripada itu, antara tumbuhan herba yang pernah saya gunakan sendiri adalah disebut sebagai randau kemedu. Randau kemedu ni agak sukar diperolehi hutan yang kecil seperti di bandar ni. Dia lebih kepada hutan yang lebih tebal. Okay, cara gunakan adalah potong dia dan ambil air dia. Air dia boleh digunakan untuk rawatan ulcer di dalam mulut ataupun batuk. Ianya sangat berkesan. Ini adalah tumbuhan, antara tumbuhan herba yang saya boleh kongsikan. Okey, rekatan daripada soalan tersebut, sebelum mengamalkan atau mengetahui tentang ilmu perubatan tradisional berasaskan herba, siapakah golongan atau individu yang menggalakkan tuan untuk menggunakan perubatan tersebut? Okey, untuk tumbuhan herba ini yang memperkenalkan kepada kita sudah tentulah mak bapak kita. Jadi saya dapat ilmu ini daripada mereka dan saya pernah coba. Sebab itu kita tahu dan percaya bahawa ini betul seperti yang mereka katakan. Setelah menggunakan perubatan tersebut, apakah kesan-kesan yang tuan alami, adakah lebih baik ataupun semakin buruk? Okey, kesan selepas mengambil tumbuhan herba ini memang baik dan terbukti berkesan. Sebagai contoh, apabila kita berada di hutan yang mana kita mungkin tidak membawa ubat perubatan moden,
Tetapi kita dapat jumpa ni di hutan, jadi tumbuhan-tumbuhan ini boleh diguna pakai. Bang, memang banyak tanaman seperti begitulah. Untuk yang saya sebutkan tadi, itu memang ada dan senang diperolehi. Pada masa akan datang, adakah Encik Robin lebih memilih perubatan tradisional? Itu bergantung kepada di mana kita berada. Jika kita berada di bandar, sudah pasti ini sukar kita perolehi. Jadi kita akan memilih perubatan moden. Tapi apabila kita berada di kampung, sekiranya kita tidak memiliki ubat, sebagai contoh ubat sakit perut kita kehabisan. Jadi alternatifnya kita guna perubatan tradisional yang kita tahu. Jadi apakah cadangan ataupun pendapat Tuan bagaimana untuk memperkenalkan perubatan tradisional Iban berasaskan herba kepada orang lain? Setakat ini belum ada satu langkah yang spesifik yang telah diambil oleh mana-mana pihak untuk mengembangkan perubatan tradisional ini. Tapi apa yang kita boleh lakukan sekiranya ada badan-badan ataupun pertubuhan-pertubuhan yang ingin mengambil bahagian untuk mengembangkan perubatan tumbuhan herba, mungkin boleh membuat pameran-pameran tumbuhan perubatan herba ataupun dia buat pertunjukan. Salah satu cara yang saya rasa agak besar adalah melalui kempen dan pameran. Mungkin sekarang ini boleh menggunakan media massa, media sosial seperti Facebook dan sebagainya. Mungkin ataupun menerusi YouTube. Adakah wajar perubatan tradisional dilupakan dan hanya fokus kepada perubatan moden? Tidak wajar kita melupakan. Ini merupakan satu ilmu yang akan memberi satu kelebihan kepada kita. Jadi saya tidak bersetuju dan tidak wajarlah sekiranya perubatan tradisional berasaskan herba ini dihapuskan. Walaupun pada masa yang sama kita memang percaya kepada perubatan moden. Cik Robin, apakah galakan ataupun nasihat kepada generasi muda sekarang untuk mereka menerapkan ilmu perubatan tradisional Iban berasaskan herba? Saya berterima kasih kepada Unimas yang telah menganjurkan satu kursus ini ataupun aktiviti yang seperti ini, yang saya percaya sedikit sebanyak boleh mengembangkan dan mengekalkan ilmu tentang tumbuhan herba ini. So dorongan saya kepada golongan muda, kalau bolehlah, tak salah untuk kita belajar dan bertanya tentang tumbuhan-tumbuhan yang boleh dijadikan bahan perubatan. Terima kasih kepada Encik Robin atas perkongsian ilmu dan pengalaman yang dikongsikan. Jadi kami pihak Unimas sangat berterima kasih kerana Tuan sudi untuk menghadiri temu ramah kami. Setakat ini saja temu ramah kita. Sekian, terima kasih. Ini saya akan perkenalkan daun bungkang oleh masyarakat Iban di Sarawak. Okey, daun bungkang ini boleh digunakan untuk mengatasi masalah sakit perut yang melibatkan cherry beret dan kita ambil beberapa helai daun okey, seperti ini. Okey, daun yang telah kita ambil, kita perlu cuci terlebih dahulu cuci sehingga bersih. Okey, so daun ini saya sudah cuci So lepas tu kita makan begitu sahaja. Okey, so kita makan begitu saja. Makan dah ya. Saya makan. Apabila kita dah memakan daun ini, dia akan memberi kesan selepas antara setengah jam ke 1 jam. Tidak juga sukar untuk kita perolehi, yang mana di bandar pun kita, hutan-hutan di bandar pun kita boleh perolehi. Ini rupa dia, so dia agak licin. Okey, itu saja perkongsian saya pada hari ini. Sekian saja, terima kasih.